dengan tajuk ayat majmuk. Ayat majmuk ni adalah gabungan dua ayat tunggal atau lebih dan aku bentuk ayat yang baru. Jadi kat sini kita boleh nampak jenis ayat majmuk. Ayat majmuk terbahagi kepada tiga, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk syukuran. Ayat majmuk gabungan terbahagi kepada tiga, iaitu gabungan kerebutan, gabungan pertentangan dan gabungan perpasangan. Ayat majmuk pancangan terbahagi kepada tiga juga, iaitu pancangan negatif, pancangan komplement dan pancangan kekurangan. Jadi yang pertama ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan adalah gabungan dua ayat setara, iaitu keduanya adalah falsafah bebas dan kedua yang diberikan ikatan atau lagu sambil malahan kemudian serta dan sebagainya. Jadi secara satu kita boleh nampak contoh ayat ni. Aina memasukkan, Aina mendengar radio, Aina memasukkan sambil mendengar radio. Jadi kita nampak perkataan sambil tu kita boleh tahu ayat. Jadi ini adalah ayat majmuk gabungan berurutan. Contoh yang saya bagi pula, Ali bermain bola, Abu bermain bola. So Ali dan Abu bermain bola. Kita boleh nampak dan tu kita kata adalah kata ayat majmuk gabungan berurutan. Kemudian ayat majmuk gabungan pertentangan. Gabungan pertentangan juga adalah gabungan dua ayat setara. Dan kedua juga adalah falsafah bebas. Dan ayat majmuk gabungan menggunakan satu hubungan pertentangan seperti manakala tetapi namun kecuali dan sebagainya. Contoh yang saya bagi, kuanti superberniaga, anak kuanti tidak superberniaga dan kuanti superberniaga tetapi anaknya tidak superberniaga. So, kita boleh nampak dalam hubungan tetapi kuat menjadikan dia ayat majmuk gabungan pertentangan. Ayat majmuk gabungan perpasangan adalah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua ayat ataupun lebih menjadi satu hubungan perpasangan. Contoh gabungan perpasangan ialah lebih baik daripada apakah ataupun apakah ataupun adakah ataupun sama ada atau dan sebagainya. Contoh kat dalam buku, lebih baik hidup miskin daripada mati bersama dosa. So, kita nampak lebih baik daripada itu adalah salah satu daripada kata gabungan, kata bentuk gabungan perpasangan. So, kat sini sama ada itu benar atau tidak. So, apa yang sebenarnya sama ada atau yang menunjukkan gabungan perpasangan. Seterusnya ialah ayat majmuk pancangan. Pertama ayat majmuk pancangan. Pancangan realiti ini adalah dua ayat yang tidak setara, satu falsafah bebas dan satu lagi ialah falsafah tidak bebas. Dan ayat majmuk pancangan realiti ini menggunakan satu hukum iaitu yang. Contoh kat sini ialah Ahmad makan nasi lemak, aku masak nasi lemak. Ahmad suka makan nasi lemak yang dimasak oleh ibu. So, kita nampak benda yang tu. So, dia confirm dah dia adalah ayat majmuk pancangan realiti. Kemudian ayat majmuk pancangan konstituen. Ini sama juga macam tadi, dia adalah gabungan dua ayat segala, satu kuasa bebas dan satu lagi adalah kuasa tidak bebas. Dan dia menggunakan dalam hukum bahawa dengan itu. So, banyak orang sudah mengetahui dia tidak bersalah. Orang sudah mengetahui bahawa dia tidak bersalah. Okey, ini apabila di penggunaan kedua yang ada iaitu memang bukan dengan syait dari itu dan ini yang syait dari kita nampak pada yang ada sesuatu kita boleh nampak lah yang ada syait ayat majmuk pancangan keterangan. Ayat majmuk pancangan keterangan ini adalah gabungan dua ayat yang tidak setara, iaitu falsafah bebas dan falsafah tidak bebas, dan dipancarkan menggunakan kata hubung keterangan. Jadi kata hubung keterangan ni ada 9 jenis. Yang pertama musabah, akibat, syarat, waktu, perkembangan, harapan, cara, tujuan dan perbandingan. Boleh tengok muka surat 102, kita nampak dia punya kata-kata tu lah. Ayat majmuk pancangan, contoh dia rasanya mereka pergi ke pantai Kepeling menunggang motosikal. Mereka pergi ke pantai Kepeling dengan menunggang motosikal. So kalau dia lihat kat sini, dia menggunakan kata hubung yang ujung iaitu cara. Yang kedua, program kita semula diperkenalkan alam kita tidak tercemar. Program kita semula diperkenalkan agar alam kita tidak tercemar. Kemudian ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran adalah ayat yang menggunakan lebih daripada dua jenis, lebih daripada satu jenis ayat majmuk yang ada baki lebih 8 tu. Dia orang menggunakan semua tu lah. And then Arif suka bermain bola, Sofia suka membaca buku, Nobel dibeli oleh ibu.
Arif suka bermain bola, manakala Sofia suka membaca novel yang diberi oleh ibu. So kalau manakala kat sini dia menggunakan ayat majmuk gabungan bertentangan sebab manakala. Dan yang kedua, Sofia suka membaca novel yang diberi oleh ibu. Yang ketiga adalah ayat majmuk pancangan dari ibu. Seterusnya, adik memberitahu ibu kakak akan makan. Adik memberitahu bahawa kakak dan Aminah akan makan setelah mereka menyiapkan kerja sekolah. Adik memberitahu ibu bahawa. So bahawa itu adalah ayat majmuk pancangan komponen. Kakak dan itu akan jadi ayat majmuk gabungan berurutan. Aminah akan makan setelah itu akan jadi ayat majmuk pancangan keterangan dalam bahagian luar. Seterusnya, proses penerbitan ayat. Proses penerbitan ayat ini ada 3. Pertama, pengguguran, 2, penyusunan tulis dan 3, perluasan. Proses pengguguran ayat, proses pengguguran ialah proses yang menggugurkan mana-mana bahagian dalam sesuatu binaan ayat. Unsur yang digugurkan itu tidak wujud lagi dalam uraian ayat. Dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis pengguguran. Yang pertama, pengguguran perasaan nama sebagai subjek. Proses pengguguran subjek ganti nama orang kedua dalam ayat perintah. Contohnya kamu seterusnya nama FK perasaan nama itu digugurkan dan dia menjadi tolong senyap hingga ada FK. Proses pengguguran subjek. Yang kedua, proses pengguguran subjek yang serupa dalam ayat 6. Contohnya, belajar itu makan nasi ayam, belajar itu minum air sirap. Perasaan nama belajar itu digugurkan kerana merujuk pada subjek yang sama tadi kedua ayat tunggal. So dia jadi belajar itu makan nasi ayam dan minum air sirap. Dan tu dia tambah dah sentuh. Next. Yang pengguguran yang kedua ialah pengguguran perasa predikat. Pengguguran perasa predikat boleh dibuat pada keseluruhan perasa predikat yang terdiri daripada perasa sama ada, perasa kerja, perasa nama, perasa adjektif atau perasa segi nama yang seperti. Contohnya, Aiman belajar di Universiti Pendidikan Serta Inggeris. Aiman belajar di Universiti Aisyah belajar di Universiti Pendidikan Serta Inggeris. Aiman belajar di Universiti Pendidikan Serta Inggeris. So, dia kedua-duanya mempunyai FN yang sama, iaitu Universiti Pendidikan Serta Inggeris. Universiti Pendidikan Serta Inggeris digugurkan, kemudian gabung ayat menjadi Aiman dan Aisyah belajar di Universiti Pendidikan Serta Inggeris. Pengguguran juga boleh dibuat pada sebahagian perasaan predikat. Yang pertama, boleh tambah FN dalam ayat tersebut. Dia diingat oleh tersebut berkali-kali. Oleh itu kita buat, so dia diingat berkali-kali. Kedua, tak ada bantu yang serupa. Uni boleh menyanyi, Uni boleh bermain piano. So, kedua ayat yang serupa boleh digabungkan dengan tambah ayat sambil. Contohnya, Uni boleh menyanyi sambil bermain piano. Yang ketiga, FN sebagai objek yang serupa. Aini menggoreng telur, Aini merebus telur. So, bila dia gabungkan menjadi Aini menggoreng dan merebus telur. Yang keempat, FN sebagai objek selepas kata kerja. Contohnya peristiwa itu amat menyediakan kami. Kami itu dia buang jadi peristiwa amat
peristiwa agak menjadi. Next. Pengguguran yang ketiga, pengguguran perasaan nama yang mendahului perasaan realiti. Perasaan nama serupa yang mendahului perasaan realiti pada ayat maksud boleh digugurkan. Contohnya ayat orang tua itu bapa Nurina. Orang tua itu berbagi hijab. So dia boleh ayat pada di atas terbentuk daripada perluasan perasaan nama sebagai subjek yang akan membentuk ayat orang tua yang berbagi hijab itu bapa Nurina. Ayat ini seterusnya mengalami pengguguran perasaan nama yang mendahului perasaan realiti dengan menggugurkan perasaan nama orang tua yang menggantikan perasaan nama orang tua itu dengan yang. So jadi ayat ini yang berbagi hijab itu bapa Nurina. Dan yang pengguguran terakhir adalah pengguguran kata nama yang berfungsi inti dalam perasaan nama. Contohnya aktiviti berenang boleh menyiapkan badan. Subjek aktiviti boleh gugurkan dan dia jadi berenang menyiapkan badan. Proses yang kedua, proses ini kita adalah proses penyusunan semula. Proses penyusunan semula terdapat tiga. Perasaan nama sebagai subjek, perasaan nama sebagai objek dan ayat besar. Penyusunan perasaan nama sebagai subjek, penyusunan ini terjadi akibat merupakan ayat aktif kepada ayat pasif. Yang pertama, kata ganti jadi orang pertama. Ayat aktifnya saya menembak seekor burung. So kita kalau ayat pasif kita predikat tu kita ubah ke depan. So seekor burung saya tembak. Yang kedua, kata ganti diri orang dulu. Ayat aktif, kau menembak seekor burung. Itu sama, seekor burung itu dipindah ke depan, predikat dipindah ke depan. Ayat pasif, seekor burung kau tembak ataupun seekor burung kau tembak. Yang ketiga, kata ganti diri orang ketiga. Ayat aktif, burung itu menembak seekor burung. Yang ini pun sama, predikat ke depan. So, dia jadi seekor burung tembak oleh pemburu itu. Jadi pun ayat aktif selalu menghadiri ibu pasal kain. So dia tidak dapat ayat aktif. Jadi ibu di hari-hari boleh selalu sepasal kain. Okey. Proses penyusunan semula yang kedua adalah penyusunan perasaan nama sebagai objek. Penyusunan ini terjadi pada ayat yang mengandungi dua objek, iaitu objek tepat dan objek sifat. Yang pertama, sepasang kain sebagai objek sifat. Salwa menghajari ibunya sepasang kain. Dulu sepasang kain sebagai objek tepat. Salwa menghajarkan sepasang kain kepada ibu. Next. Yang ketiga, penyusunan semula melalui ayat sultan. Penyusunan ini melibatkan ayat yang mengandungi keterangan sultan, masa, syarat, musabak yang disultankan dengan mengertikan keterangan. Ayat aktif, tikus itu memberikan diri ke dalam almari. Sultan, ayat sultan punya ke dalam almari, tikus itu memberikan diri. So keterangannya dipindah ke depan. Next. Okay. Proses penerbitan ayat yang ketiga adalah proses perluasan. Proses perluasan terdapat tiga, iaitu terdapat empat, iaitu perasaan nama sebagai subjek, perasaan predikat atau hukum, dan proses komplementasi. Perluasan perasaan nama sebagai subjek. Proses pemasangan ayat ke dalam satu ayat lain sebagai perasaan relatif kepada subjek ayat yang menerima bacaan. Contohnya, lelaki itu tersenyum, lelaki itu berada pergi. Dia gabungkan menjadi lelaki yang tersenyum itu lelaki itu pergi. Dia tambah kata kemudian.
Luasan frasa predikat. Luasan frasa predikat terjadi bila N menjadi subjek dalam ayat yang dibacakan. Anak Azman membaca pokok itu tinggi. So dia jadi anak Azman membaca pokok yang tinggi. Cik keluasan dengan kata hukum. Proses penggabungan dua konstituen yang sama dalam ayat dengan kata hukum. Rasa bebas, Ahmad pergi ke majlis itu. Rasa tak bebas, Sofia enggan pergi. So, dia jadi ayat tu Ahmad pergi ke majlis itu walaupun Sofia enggan pergi. Dalam ayat tersebut, rasa tak bebas dibacakan bagi ayat. Rasa bebas menggunakan kata hukum walaupun bagi memuaskan dia. Perluasan melalui proses komplementasi. Proses ini mengubah ayat menjadi satu frasa lama dengan cara memancangkannya pada ayat lain. Contohnya frasa tak bebas, isteri Alim mendakwa. Frasa bebas, suaminya berkahwin lagi. Okey, dia jadi isteri Alim mendakwa bahawa suaminya berkahwin lagi. Dalam ayat tersebut, frasa tak bebas dibacakan menjadi frasa bebas dengan menggunakan kata komplement bahawa bagi meluaskan ayat.